10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kembali bersama dengan Cikgu Yusof dalam subjek sejarah tingkatan 2. Masih lagi dalam bab 1 kerajaan alam Melayu. Pada sesi yang lepas, kita telah melihat berkaitan dengan 1.2 kewujudan kerajaan alam Melayu. Untuk kelas hari ini kita akan sambung kembali pembelajaran kita dan kita akan bincangkan berkaitan dengan tajuk 1.3 kerajaan alam Melayu yang masyhur. Jadi kita akan lihat, kita akan pergi lebih detail berkaitan dengan kerajaan alam Melayu. Kita akan lihat tentang kemasyhuran. Apa yang dimaksudkan dengan masyhur? Masyhur ini adalah saat kegemilangan. Saat kegemilangan, saat kemasyhuran ataupun kehebatan. Bila kita sebut tentang kerajaan ini, apa yang hebat tentang kerajaan tersebut. Dan kita akan lihat juga berkaitan dengan kemerosotan kerajaan ini. Jadi pertama sekali kita akan lihat berkaitan dengan kerajaan Funan. Pengasas adalah orang yang memulakan. Pengasas ini adalah orang yang memulakan ataupun membina kerajaan tersebut. Itu yang dimaksudkan sebagai pengasas. Kerajaan Funan diasaskan oleh seorang Brahmin yang bernama Kaundya. Yang mana Brahmin ini adalah orang yang kuat agama. Kemasyhuran berlaku semasa pemerintahan Panshirman, yang mana dalam pemerintahan beliau, beliau telah meluaskan kuasa ke Sungai Mekong hingga ke Teluk Chamran sebelah timur. Maksudnya perluasan kuasa itu menyebabkan kerajaan Funan menjadi kerajaan yang masyhur pada ketika itu. Selain pada itu, dalam kerajaan Funan ini juga mempunyai kawasan, wilayah yang luas dan besar. Ia berjaya menguasai jalan perdagangan antara timur dan barat. Jadi itu beberapa sebab kemasyhuran kerajaan Funan. Namun kerajaan Funan mula merosot apabila ia diserang oleh kerajaan Chenla. Kerajaan Funan mula lemah, yang menyebabkan berlaku kemerosotan kerajaan Funan. Jadi yang kedua kita akan lihat berkaitan dengan kerajaan Champa. Yang mana kerajaan Champa diasaskan oleh Chulin. Kemasyhuran kerajaan Champa berlaku pada zaman pemerintahan Cebonga. Yang mana apabila kerajaan ini berjaya mengatasi serangan daripada Dai Viet. Dan kemudiannya berlaku kemerosotan dalam kerajaan Champa apabila Raja Indravarman meninggal dunia. Dan sekali lagi Dai Viet mengambil peluang untuk menyerang kerajaan Champa. Jadi itu berkaitan dengan kemerosotan kerajaan Champa. Seterusnya kita akan lihat kerajaan Sriwijaya. Yang mana kerajaan Sriwijaya diasaskan oleh Dapunta Hyang Sri Jayasana. Kemasyhuran berlaku ketika pemerintahan Sang Rama Danajaya. Yang mana beliau telah menjadikan kerajaan Sriwijaya ini satu kuasa perdagangan di alam Melayu. Namun ia merosot apabila diserang oleh tentera Chola.
Okey. Seterusnya kita akan melihat kerajaan Angkor. Okey, yang mana kerajaan Angkor diasaskan oleh Jayavarman II. Okey, kemasyhuran berlaku ketika pemerintahan Suryavarman II. Okey, yang mana beliau dapat menghalang ancaman daripada Champa dan Viet. Okey, kemerosotan berlaku apabila kematian Jayavarman yang kelima. Okey, dan diserang oleh kerajaan Siam ataupun diserang oleh Siam. Okey, seterusnya kita akan lihat kerajaan Majapahit. Okey, yang mana kerajaan Majapahit diasaskan oleh Raden Wijaya. Okey, kemasyhuran berlaku apabila pelantikan Patih Gajah Mada. Okey, yang mana beliau telah berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan Majapahit. Jadi kemerosotan untuk kerajaan Majapahit berlaku apabila Patih Gajah Mada meninggal dunia dan berlaku serangan kerajaan Demak terhadap kerajaan Majapahit. Okey. Seterusnya kita akan melihat kerajaan Kedah Tua. Okey, Kedah Tua, yang mana Kedah Tua ini tidak ada pengasas yang spesifik ataupun utama. Okey. Namun ia muncul apabila masyarakat Buar Kepah menjalinkan hubungan perdagangan. Okey, jadi wujudlah Kedah Tua ni. Okey. Dan kemasyhuran untuk Kedah Tua ini berlaku apabila kepesatan perdagangan di lembah Bujang. Okey. Jadi kemerosotan untuk kerajaan Kedah Tua ni berlaku apabila perubahan pemerintah serta wujud pengasasan Kesultanan Kedah. Yang mana Kesultanan Kedah kekal sehingga hari ini ataupun masih wujud sehingga hari ini ataupun yang kita kenali sebagai negeri Kedah. Okey. Dan akhir sekali kita akan lihat berkaitan dengan kerajaan Gangganagara. Okey, yang mana Gangganagara diasaskan oleh Raji Ganji Sarjuna. Okey. Yang mana kemasyhuran berlaku pada abad ke-9. Okey, yang mana kerajaan Gangganagara ini dikunjungi oleh pedagang luar kerana kerajaan Gangganagara mempunyai kekayaan hasil bumi. Okey, Gangganagara merosot apabila diserang oleh tentera Chola. Jadi baik, sebelum ini pada kelas yang lepas kita telah melihat 7 buah kerajaan, dan apa yang paling penting untuk kita tahu adalah siapa pengasas, apa kemasyhuran dan sebab kemerosotan. Okey, dan apa yang boleh disimpulkan dalam kemerosotan bagi setiap kerajaan-kerajaan ini adalah disebabkan akibat yang pertama, pemerintahnya meninggal dunia. Dan yang kedua adalah serangan daripada luar. Jadi itu kita kata kesimpulan berkaitan dengan faktor kemerosotan yang berlaku pada setiap kerajaan yang ada. Jadi itu sajalah untuk pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada kelas yang seterusnya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 10, 9